Surat An-Nur surat 350. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Alhamdulillah hadirin hadirat, surah An-Nur, cahaya bagi kehidupan kita. Surah ni panduan bagi kehidupan kita. Walaupun akal kita tak boleh nak cerak, tapi ni Allah Ta'ala namakan supaya kita terima. Surah ni dinamakan An-Nur. Sambung ayat kemarin. Walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Orang yang mana tuduh wanita-wanita yang jaga kehormatan dia yang sudah berkahwin. Begitu juga tuduh orang lelaki sama. Dan Nabi SAW masuk ke tuduh wanita-wanita yang baik berzina ni di antara 7 dosa besar yang Nabi sebut dalam hadis kan. Nabi bagi tahu ijtanibu sab'an mubiqat. Jauhkanlah 7 perkara yang mana Nabi bagi tahu terlibat menyebabkan kita akan binasa. Mula-mula sekali syirik, terlibat dengan sihir, bunuh orang, derhaka pada ibu bapa. Di akhir sekali Nabi sebut qazfun muhsanatil ghafilat, tuduh seorang perempuan yang sudah berkahwin, yang mana dia ni terkenal ataupun ma'ruf orang baik-baik, orang mukmin, kita tuduh dia berzina, maka termasuk dalam mubiqat, perkara-perkara yang mana membinasakan. Tuduh tak boleh tu. Dalam dosa tak ada zina, tak ada sebut zina. Tuduh orang berzina lebih besar lagi. Tuduh orang berzina. Ajib. Di sini ayat ni Allah Taala bagi tahu walladzina yarmuna al-muhsanat. Orang-orang yang mana tuduh perempuan-perempuan yang jaga kehormatan dia yang sudah berkahwin ni berzina, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian dia tak boleh bawa 4 orang saksi. Kalau dia tuduh dia kena bawa 4 orang lagi, kalau dia sendiri 3 orang lagi kalau dia tengok. 4 orang saksi. Kalau tak boleh bawa 4 orang saksi, fajliduhum 8 dia kena rotan 80 kali. Lepas tu penyaksian dia tidak akan diterima lagi sampai bila-bila. Dia di sisi Allah SWT fasik. Dalam ayat lagi, faulaika indallahul kadhib, di sisi Allah pelawak, penipu. Ni ajib. Dalam Islam ni dosa apa dia? Saksi bunuh orang ke, saksi bahagian hutang, bahagian harta, bahagian wasiat, semua saksi dalam Islam ni 2 orang. 2 orang. Tapi orang ni 4 orang. Ni 4 orang. Dan saksi lain, dia kalau dia terlibat, dia tak ada apa-apa. Dia tidak dihukum apa-apa. Kalau dia jadi saksi. Jadi saksi. Tapi saksi siapa dia terlibat jadi saksi. Kalau tak cukup 3 orang tu setuju. Mula janji 4 orang tak. Kita bagi 3 orang. 3 tu kena apa? Kena rotan, kena sebab. Saksi lain tak, saksi bunuh. Ialah kalau dia terlibat dapat buktikan bahawa dia saksi terlipu, hak tu hukum lain. Tapi ni dalam agama. Yang Allah SWT turun keadaan ni. Kalau dia tuduh mana-mana orang terlibat, kalau tak boleh buat 4 orang saksi sempurna, maka dia kena rotan 80 kali. Walaupun dia lihat, walaupun 2 orang tu, seorang dia lihat dengan mata kepala dia lihat dengan mata kepala dia, tapi bila dia ecek kat orang, dia ada ayat kat orang, bila dia tuduh sehingga orang tahu perempuan itu berzina, dia tuduh gitu, sebar, dia kena rotan 80 kali. Dia di sisi Allah ni pelawak, pendusta. Walaupun dia tengok mata kepala dia, sahih dia tengok, dia tak tipu. Tapi semata-mata dia royak kat orang itu berzina, tak cukup 4 orang, dia di sisi Allah pelawak. Tengok, ajib. Ni kan sekali tengok macam tak khilaf dengan wakil.
Tapi rupanya sebab tu surah Ni-Nur panggil. Allah Taala nak tarbiyah kita ni lebih akal kita biar nampak lebih tinggi lagi. Dia bukan masalah berzina tu sini. Ni qadiyah ni bukan masalah berzina. Ni masalah nak jaga kesucian masyarakat. Dan satu lagi, hadirin hadirat, surah ni turun ni pada masyarakat yang sudah tamkin dah. Yang sudah molek dah. Ni perikat-perikat tamkin tu. Surah ni turun ni Nabi sudah ada kuasa dah. Jadi nak jaga masyarakat ni supaya tidak dirosakkan oleh persepsi-persepsi begini, bahaya dalam masyarakat. Dosa lain tak apa, jenayah lain tak apa, jenayah curi, jenayah bunuh tak. Tapi tetap kena ada hukum undang-undang itu. Memang Allah SWT tahu dah untuk menghalau manusia daripada bunuh, untuk halau manusia daripada curi ni, dia kena ada hukumnya. Tak lagi dah, ni fitrah manusia dah. Fitrah manusia. Undang-undang dia buat ni supaya manusia ni tak berani. Manusia yang perlu ditarbiah gitu. Sebab tu manusia ni bukan hanya boleh ditarbiah dengan maklumat, dengan ilmu semata-mata. Dia kena ada hukumnya juga. Dia kena ada undang-undang baru dia jadi molek, Dan di antara kena ada hukumnya yang berat. Berkadar jenayah yang dia buat. Barulah masyarakat tu jadi molek. Walau masyarakat Islam sendiri pun dia kena ada. Dosa ni gantung sampai mati. Kalau kita kata pacung, bunuh. Dosa ni 20 tahun penjara. Dosa ni penjara sama hidup. Jenayah ni 3 hari yang masuk penjara. Jadi dia tak sama. Dia bagi tahu akta, bagi tahu tentang hukuman ni, dia bagi kesan pada jiwa masyarakat tu supaya jadi molek, Dan surah ni nak jaga masyarakat, nak jaga kesucian. Kalau benda ni tidak dibendung, dia Allah SWT sebenarnya surah ni sebagai panduan nak didik masyarakat ni supaya tuduh orang yang baik ni berzina berkaitan dengan maruah ni supaya tidak tersebar. Bahaya. Kita nak bina masyarakat kan. Kalau benda ni tidak dididik oleh Allah SWT begini kan, mana-mana orang boleh tuduh, bahaya. Dia jenayah ni tak tuduh orang zina ni, dia tak serupa dengan curi, dan tak serupa dengan bunuh orang. Dia bahaya lagi. Kita nak bina masyarakat tu jadi susah. Nak bina keluarga kita jadi susah. Kalau semua orang ni boleh tuduh orang, benda tu tersebar dalam masyarakat. Apa dia? Menteri tu ada skandal dengan gini, orang tuduh. Lepas tu Tok Ngulu pun ada skandal juga. Tok Emir pun ada skandal juga. Cikgu pun ada skandal juga. Cikgu tu pun ada skandal juga. Jadi benda tu kalau tersebar kan, dalam masyarakat kan, jadi generasi yang dibina kan, benda ni berleluasa. Susah kita nak tarbiyah, susah kita nak didik. Sebab apa benda ni orang boleh kasihat dengan terbuka. Sebab dalam Islam benda ni tak boleh. Dalam masyarakat Islam benda ni tak boleh. Tak boleh kinayah khilaf di kalangan fuqaha. Kalau tuduh orang secara zahir memang sepakat belaka dah. Tapi kalau kinayah buat cerita sebagai mazhab tak boleh, kena sama juga. Jadi Allah SWT minta 4 saksi. Dia 4 saksi ni sebenarnya mustahil. Hampir mustahil. 4 saksi serentak, dia kena sepakat setuju untuk jadi saksi. Kalau 4 orang tengok, lepas tu seorang tarik diri tu, 3 ni kena rotai pula. 3 ni pelaut pula. Dia molek jadi saksi ke molek tak jadi saksi? Molek tak jadi saksi. Walau boleh tengok. Ditarikkan supaya tak jadi saksi. Ditarikkan supaya tak jadi saksi. Itu pula. Ditambah lagi keadaan-keadaan lagu tu pula. Jadi sebenarnya perkara ni nak bendung supaya benda ni tak sebar. Tetap syakat, tetap maruah orang, tak tersuci orang ni. Benda ni tidak sebar dalam masyarakat. Sebab apa? Dia akan rosak generasi. Dia akan rosak masyarakat jadi punah. Kita nak tarbiyah, nak bina ni, masyarakat ni jadi susah. Kita nak masyarakat yang bangkit, benda ni tak tersebar, benda ni tidak berleluasa. Jadi Allah SWT buat undang-undang, buat kanun begini. Siapa dia tuduh mana-mana orang perempuan yang sudah berkahwin, yang sebelum ni ma'ruf, dia ni jaga kehormatan dia, jaga. Sebagai urus tempat kita lah orang molek. Maka lepas tu tuduh tu tak boleh bawa 4 orang saksi, maka hukumnya dia lagu mana? 80 kali rotan. Dan tidak diterima lagi penyaksian dia di sisi Allah SWT fasik.
sisi Allah fasik. Illa alladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu, kecuali bila mereka bertaubat sungguh-sungguh selepas tu, wa aslahu, dan mereka baiki. Fa innallaha ghafurur rahim, Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Itu pun khilaf juga di kalangan fuqaha. Hak ni kembali pada apa, saksi ke kembali pada fasik. Hak ni terima taubat bukan ada fasik dia ya. Saksi dia sebagai saksi tu. Sebab bila-bila tak terima dah sebagai ulama. Orang lagu ni so bila saksi dia tak kira terima bila-bila. Tak boleh jadi saksi dah dia. Tak boleh jadi saksi dah. Lepas tu ayat taubat ni dia fasik wa ulaikumul fasik. Fasik dia memang terakat lah bila dia taubat. Tapi saksi tu jadi saksi tak boleh sebab bila-bila sebagai fuqaha. Walladzina yarmuna azwajahum, walau bagaimanapun ada kista kecuali. Tak, bila seorang isteri tuduh suami, suami tuduh isteri. Ni kalau kena saksi juga, pak orang saksi juga tak payah. Tak. Dan Islam raih kan, ni jiwa kan. Tak. Tengok isteri berzina, cakap nak panggil orang lain mari tengok. Maruah kita. Tak. Jadi Allah SWT bagi benda ni berlaku. Tak, telah berlaku dah zaman sahabat, Tak. Allah SWT buat tu berlaku sebagai panduan pada kita, sebagai panduan pada kita. Jadi bila satu orang itu tuduh isteri mereka, suami mereka, tak, dia tidak ada saksi, melainkan diri mereka sendiri. Jadi nak buat lagu mana? Allah SWT tu ayat. Tak. Sebab fitrah para sahabat kan, dia kata kalau tengok orang di atas perut bini aku, tak ada benda lain, dah pedai dah dia. Tak. Ada seorang sahabat bagi tahu kita, Nabi bagi tahu kepada dia. Allah lebih cemburu lagi. Allah lebih kepada lebih ghairah lagi. Tak. Lebih ghairah. Lalu Allah Taala tuang ayat ni, fa syahadatu ahadihim arba'u syahad. Maka salah seorang itu sama ada isteri ataupun suami yang lihat tu, maka bila berlaku lagu ni dia kena bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala ada 4 kali bahawa dia benar-benar lihat. Dan kali kelima dia kena sumpah dengan laknat. Kalau dia tipu, maka laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa Islam bagi ruang gini. Sebab dia tak boleh duduk sekali dah. Kalau dia tengok isteri dia berzina sungguh, mana boleh duduk sekali. Tengok suami dia menyebabkan keturunan punah. Dia menyebabkan banyak lagi. Anak siapa dia? Tahu ingatkan anak dia. Tak. Jadi sebab tu Islam bagi ruang. Allah SWT datangkan panduan pada kita. Lepas tu pula kalau isteri pula dituduh, dia tak terlibat pun, suami tak buat alasan, tak marah sangat pada dia, maka isteri lagu mana kalau dia nak backup, ataupun suami kalau dituduh lagu mana nak sesat. Wa yadraban, sebab kalau dia mengaku dia kena rejah. Kalau dia mengaku tak, dia kena. Tapi untuk selamatkan dia, kalau dia tidak berzina, wa yadra'u anhal adab, Allah Taala bagi tahu dia boleh selamatkan daripada hukum rejah itu, antashhada arba'ah, dia akan bersumpah dengan sebut nama Allah bahawa suami dia tu tipu. Dan yang kelima, bahawa kemurkaan Allah SWT ke atas dia sekiranya suami dia tu benar ataupun isteri dia tu benar. Ni Allah SWT buat hukum. Kemudian Allah katakan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, kalaulah tidak kerana kurnia Allah SWT kepada kamu dan rahmat dia. Ini Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT Maha Taubat dan Maha Hakim, Maha Bijaksana. Kemudian Allah Taala cerita apa yang berlaku dalam masyarakat Islam ni ketika mana Nabi nak bina orang Islam di Madinah. Jadi hukum-hukum begini, ahkam-ahkam Allah SWT ni, syarat bila boleh bina ni bila ada tamkin, bila ada kuasa. Sebab tu kita kena jelas tak, bila kita nak boleh tegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, taklif ni dia berkait dengan kadar tamkin. Sejauh mana tamkin kita ada, sejauh itulah kita dibebankan dengan taklif. Kalau kita ada tamkin, kita berkuasa, kita tak laksana, kita berdosa, bahaya. Sebab kelihatan kita ni kan tak boleh ni. Sebab kita belakang. Hakim orang Islam, orang bersalah orang Islam, semua orang Islam belakang. Tamkin mana dia boleh mengata, dia boleh bagi tanah pada siapa, dia boleh bagi dalam negeri ni. Ini syarat tamkin. Tamkin ni dia boleh menguasai negeri, tanah tu. Dia boleh bina. Kalau tak ada tamkin tak boleh. Bila tak ada tamkin, Allah SWT akan ma'zur, tidak laksanakan hukum-hukum hudud dia. Dia sejauh mana tamkin ni ada. Sebab tu Nabi telah ajar para sahabat ni. Sebab tu dalam Islam ni tamkin dia bermula daripada afrad, daripada individu.
Tak, daripada individu. Mula-mula kena kemah individu. Lepas tu jemaah. Tak, kalau kita boleh bentuk jemaah, maka kena bentuk jemaah, kena kuatkan jemaah. Kumpulan kita, sikit-sikit orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian barulah dia akan melebar pada negeri, pada negara. Sebab apa? Sebab kalau kita laksanakan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa kita memiliki tamkin, ini akan jadi fitnah. Orang rakyat tak sedia. Tak, masyarakat tak sedia. Maka hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak akan faham. Dia tidak akan faham. Maka bila dia tidak faham, maka dia akan tolak. Dia tak akan faham. Sebab dia kena kemah afrad dulu, individu dulu. Tak, lepas tu jemaah. Dia jemaah yang paling banyak sekali, main peranan yang besar sekali. Sebab tu kita kena bentuk. Tak, dia kena bentuk. Sebab Allah Taala cerita, kita baca surah Haji ke tak? Allah Taala bagi tahu, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Ini syarat dia. Barulah masyarakat akan tunduk dan patuh dengan kuasa. Sebenarnya kuasa untuk membantu masyarakat sudah, sama ada afrad dia, sama ada individu dia ataupun jemaah ni sudah dibentuk dah, sudah biasa dah hubungan dengan Allah, dengan semaya, dengan keluar zakat, dengan taat ni. Ya bila mari je dah kuasa, bila dapat kuasa tu masyarakat sudah setuju dah. Ni kalau hak ni kita tak sempurna. Dah masyarakat tak semaya, masyarakat tidak keluar zakat, masyarakat tak ada rasa nilai agama. Tiba-tiba kita kecek nak tamkin, tak ada makna. Benda ni telah berlaku dah Nabi di Mekah kan. Alam tara ila alladziina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salah. Dan Allah Taala cerita pada kita dari surah An-Nisa. Kamu tak lihat kamu kena dengan orang yang mana bila dikata pada mereka, tahan tangan-tangan kamu. Tahan tangan kamu daripada apa kan? Sahabat-sahabat anak-anak muda semangat kan, kena tindak kita di atas kebenaran ya Rasulullah, izinkan kita dilawan. Tak, izinkan kita melawan. Tunjuk kuasa kita. Allah Taala kata apa? Wa aqimus salah wa atuz zakah. Jadi ke semaya ni. Sebab ni syarat asas dulu. Tak, semaya dengan zakat ni apa dia? Dah hubungan dengan Allah molek, hubungan sama-sama kita molek. Baru boleh tamkin. Kalau hubungan dengan Allah tak molek, hubungan dengan sama-sama kita tak molek. Kalau ada tamkin pun butuh. Sebab kita dulu tamkin, tengok kita ada pengalaman dah. Tak, kita ni asalnya ada tamkin. Tak, khilafah kita beratus tahun. Baru boleh jatuh. Baru boleh tinggal ni. Jadi kita kena faham, bukan masalah bila laksana hudud baru kita jadi molek. Dah, bila hubungan kita dengan molek, bila hubungan Allah, hubungan masyarakat ni, orang Islam ni dengan Allah molek, hubungan sama-sama kita molek, barulah hudud tu akan jadi molek. Semua undang-undang Allah jadi molek. Kalau tidak jatuh sepatutnya juga. Kita pernah ada, kita pernah kuasa dah. Allah Taala bagi tamkin, apa kita jatuh? Sebab kita langgar perintah Allah SWT. Sebab masyarakat semua durhaka pada Allah SWT. Seperti mana Qurtubi bagi tahu kan, Andalusia jatuh. Sebab apa jatuh? Tak, Qurtubi kan, Cordoba. Tak, kitab tafsir begitu besar. Tak, daripada awal sampai akhir kan, tak ada sekali bertulis tentang Andalusia. Baik. Biasanya orang penulis ni tak mestilah akan setuju juga kapal halaman dia. Masih aku tulis. Nak kita tafsir panjang gitu semua. Tak, kalau buat buku sebutir mungkinlah dia boleh out lagi. Tapi kalau sampai 30 juzuk, tak berpuluh jilid, tak, biasanya dia tak boleh nak tahan. Kecuali ada benda. Dia memang pun anak murid dia bagi tahu. Tak, anak murid Qurtubi bagi tahu. Dia tahu untuk guru dia. Tak. Sebab apa? Sebab Imam Qurtubi malu apa yang berlaku di Andalusia. Dia lari ke Mesir, kan hidup di Mesir. Lari ke Mesir bila berlaku. Malu. Baru malu sebab zaman dia dia gambar kat dia lagu mana? Anak-anak muda terlibat dengan haram, terlibat dengan arak, terlibat dengan zina, terlibat dengan maksiat. Orang soleh dia belakang, buat cara masing-masing. Itu permulaan dia. Benda-benda ni tak terkawal. Masing-masing duk cara hari masing-masing. Dak amal makruf ditinggal. Dia musuh dia buat kerja pagi petang siang malam. Nak balas dendam. Tak, Allah Taala guna. Allah Taala biarkan musuh masing. Sebab apa? Sebab kita. Ni qanun Allah SWT dah. Tak ada guna. Padahal masa Andalusia jatuh tu, dari sudut tentera orang Islam hebat lagi. Dari sudut bilangan orang Islam hebat lagi. Semua orang Islam belakang, semua ada pada orang Islam. Bilangan tentera, lepas tu dari sudut, tapi pecah belah. Tak, dari sudut kelengkapan, semua di tangan orang Islam belakang, asbab-asbab untuk mengalahkan musuh pada orang Islam, tapi tak ada makna, tak ada guna. Hari ni kita tak faham perkara ni. Kita duk masih lagi duk sibuk dengan asbab-asbab untuk kita apa dia? Kita kata dengan ada sebab tu kita jadi kuat. Sedangkan kita pecah belah, sekarang kita hubungan dengan Allah SWT masalah. Kita tak faham. Dan asbab-asbab kejatuhan yang berlaku pada orang Islam sendiri, dan pada zaman kita ni. Jadi Allah SWT bagi tahu pada kita. Dan surah ni turun ni sebab kita nak faham keadaan masyarakat yang mana dibina Allah SWT bentuk para sahabat dan Nabi ni. Bila ada tamkin begini, kita kena bina. Benda ni kena tutup. Ruang-ruang yang menyebabkan fitnah ni
kena tutup lalu. Dia bukan tutup dengan paksa gitu, tengok dengan amal lah. Kita tengok dengan surah Nur. Sebab tu saya nak bagi tahu, aku nak surah ni diajar oleh semua wanita-wanita Islam. Dalam umur Islam kena baca surah ni. Sebab surah ni sebenarnya untuk tarbiyah, supaya propaganda yang dimainkan oleh musuh, tak berita-berita yang tidak betul, yang tidak baik ni tak tersebar dalam masyarakat, yang memburukkan orang ni tersebar, menyebabkan jatuh. Dan ini yang berlaku. Ini yang berlaku. Dan Allah SWT cerita selepas mukaddimah ni berkenaan dengan apa yang pernah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina ja'u bil, sesungguhnya orang yang mana bawa cerita dusta, cerita tipu. Usbatun minkum, kata Allah Taala tarbiyah para sahabat. Sebenarnya satu golongan di kalangan kamu. Usbatun ni jamaah, satu kumpulan di kalangan kamu sendiri, di kalangan orang Islam. Tengok sahabat yang telah tarbiyah oleh Nabi. Tak, kita bukan kata, jangan kita faham ni tak, oh sahabat ada tak boleh. Tak, ni dalam masa tarbiyah, pada proses tarbiyah daripada jahiliah nak kepada Islam, nak jadi orang terbaik. Dia kan lalu proses ni. Seperti mana kita dengan sahabat minum arak, tak, sahabat berzina. Tak, dalam proses belakang tu. Dalam proses. Kita kena faham dia nak perubahan ni. Kita ingat bila berlaku perubahan semua orang molek lalu. Mana ada. Tak, mana ada. Tiba-tiba jadi tok wali. Daripada tak molek tiba-tiba nak jadi tok wali. Molek lalu, masuk sekolah, masuk madrasah, masuk pondok tu kan. Dah hari pertama jejak kaki jadi tok wali lalu. Mana ada orang lagu tu. Tak, dia ada, dia bersama, dia niat nak berubah tu bersama dia tu apa, dia adat sayyi'ah, adat orang tak molek tu akan kekal bersama dia. Nak hilang adat tu dia makan masa. Dia ni kan, dia kesal daripada walaupun nak Islam, walaupun nak jadi hamba Allah, walaupun nak ikut Nabi, tapi kekal ada adat sayyi'ah. Tak perang-perang tak molek, perang-perang asal. Tengok Islam aja nak gigi. Ni Allah Taala bagi tahu berkenaan dengan satu peristiwa yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak, peristiwa tu tidak berlaku berzina, tak berlaku apa, tapi tak, orang munafik pandai manipulasi keadaan tu. Tak, ada orang Islam perempuan yang jaga maruah diri dia ni tak berjalan bersama dengan satu orang lelaki tak, yang bukan mahram. Sedangkan dia suami orang, hak ni pun isteri orang. Tak, jadi munafik ambil kesempatan. Tak, dua ni jumpa buat cerita. Yang ni tersebar. Allah Taala bagi tahu innal ladzina ja'u bil ifk musbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang ni Allah Taala gambar orang-orang yang mana menyebarkan berita palsu ni. Ifk ni berita palsu. Berita yang menyebar yang kait dengan maruah satu orang. Sebenarnya usbatun minkum. Sebenarnya satu jemaah daripada kalangan kamu sendiri. Di kalangan kamu sendiri. La tajassasu. La tahsabuhu syarran lakum. Ini Allah SWT benda telah berlaku dah. Surah ni kan turun selepas benda tu berlaku dah untuk tarbiyah. Jadi jangan kamu sangka bahawa Allah Taala dedah ni apa yang berlaku pada kamu benda tu tak molek. Ini tarbiyah, untuk tarbiyah. Bal huwa khairul lakum. Bahkan sebenarnya Allah Taala dedahkan perkara ni sebenarnya molek untuk kamu sebagai tarbiyah. Bukan ayat ni bukan ayat berita tu saya batu molek dah. Berita tu tak molek. Cuma ayat sekarang ni Allah SWT dedah kan apa yang telah berlaku ni sebenarnya untuk kebaikan kamu dan untuk kebaikan seluruh umat ni sampai hari ni. Likulli imri'in minhum maktasaba minal ism. Setiap orang yang terlibat tu akan menanggung dosa masing-masing. Setiap orang yang terlibat tu, tak kira walaupun dia tak boleh kata kih dia ni sikap tak ada sayyi'ah ke tak. Kita dengar dia kecek lah. Faham apa kecek juga ah. Ni masalah dalam masyarakat ni. Tak, berita berkenaan dengan maruah satu orang, tak, satu kumpulan duk kecek, duk buah-buah, lepas tu kecek orang lain. Ni Allah Taala tak kenal lagu ni. Benda ni berlaku lah, bukan dengan maksud sebenarnya. Oleh kerana perangai lama dah gitu. Perangai berhibuah kok sikot dah ni, tak tapis cerita, tak, duk buah-buah lepas tu dia kecek orang daripada jemaah dia tu tersebar pada orang lain. Ni Allah Taala tak kenal. Ni Allah Taala tak kenal. Walladhi tawalla kibrahu minhum, dia orang kepala tu Allah Taala bagi tahu kepala dia tu di kalangan mereka tu lahu azab, bagi dia Allah Taala ancam azabun azim, azab yang sangat besar. Allah Taala tegur orang mukmin, laula in sami'tumuhu, kalulah wa'mum bila dengar berita-berita lagu ni, dhannal mu'minina wal mu'minat bi anfusihim khaira, bila kamu dengar berita-berita yang melibatkan perkara tu pada orang mukmin, lelaki ataupun wanita, maka hendaklah kamu kena sangka dia dengan sangka yang baik. Hendaklah kamu bila dengar berita lagu tu kamu kata hadza ifkum mubin, ni cerita tak betul ni. Duduk situ dulu. Ini orang mukmin. Tak, bukan dengar berita. Oh, jauh apa? Lagu mana? Oh, ada video, ada berita, ada video. Nak tengoklah. Kita bersungguh. Ni nak tahan ni benda payah ni. Nak kita zaman kita lah ni pula. Zaman WhatsApp lah ni.
Tak. Lagi payah. Sebab tu dia kena ada takwa pada Allah SWT. Sebab tu kalau kita nak bina masyarakat yang hebat, ni masyarakat yang hebat ni. Allah Taala tarbiyah dia ni. Dan bila dengar berita masyarakat yang hebat ni, umat yang terbaik ni, generasi para sahabat ni dididik oleh Allah SWT, bila dengar je berita lagu ni dah tak betul lagu. Tak betul dulu. Tak kira siapa dia. 4 orang saksi. Dia kena berita lagu ni kena 4 orang saksi. 4 orang saksi. Tak, sabit 4 orang saksi, tak. Baru boleh. Tak. Tengok. Laula Allah Taala bagi tahu. Bila dengar berita sepatut kamu bila dengar berita lagu ni kaitan dengan orang mukmin sama ada lelaki ataupun perempuan, kamu kena kerak lalu. Kena kata hadza ifkum mubin, ni cerita tak betul ni. Tak, cerita tak betul ni. Laula ja'u alaihi bi arbatik. Kalulah mereka bawa 4 orang saksi dulu. Ataupun paling kurang tanya tak? Ada 4 orang saksi ke buat cerita ni? Ada siapa lihat? Fa idza lam ya'tu bisyuhada, tapi kalau tak ada saksi, maka faulaika indallahumul kadhibun, maka ketahuilah di sisi Allah tu mana kecek lagu tu pelawak belaka. Di sisi Allah. Di sisi Allah SWT. Walaupun dia lihat, walaupun salah seorang yang lihat cerita tu betul sungguh. Tak cerita kecek tu betul sungguh, tapi tak ada saksi. Ataupun ada 3 orang saksi je. Tak. Ada orang saksi kalau seorang tu tengok sungguh benda tu berlaku sungguh, wakil berlaku, realiti sungguh, tak pelawak. Tapi sebab eceh cerita lagu ni di sisi Allah ni dia tu pelawak. Allah dah ajar pada kita, tengok ni orang ni pelawak. Tak ada kira tu imam ke, ustaz ke, sebar cerita lagu ni tak. Di sisi Allah ni pendusta. Allah Taala bagi tahu. Walaula fadlun, sekali lagi tengok Allah Taala bagi tahu. Ni setiap kali gini ayat ni kan dah no ayat supaya kita takluk dengan Quran dengan Nabi. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmah. Kalau tidak kerana kurnia Allah kepada kamu dan juga rahmat dia. Gapo dia fadlullah ni Quran, rahmat ni Nabi, ataupun rahmat tu Quran, fadlul ni Nabi, boleh dibagi. Fi dunya wal akhirah. Kalaulah tidak kerana kurnia Allah SWT kepada kamu dan rahmat dia, kalau tidak kerana Quran dan juga Nabi SAW di dunia dan akhirat ni, lamassakum fima afattum fihi adzabun alim. Nescaya kamu akan ditimpa apa yang kamu terlibat tu, azabun azim, azab yang sangat besar. Tak boleh terima. Ajib. Kita ada surah Hujurat dah. Surah Hujurat sudah ada dah backup. Kemah dah agama kita. Surah Hujurat. Tak boleh ngupak tidak dibenar dah. Ini asbab-asbab ni menyebabkan rosak dalam masyarakat. Orang Islam jadi rosak. Jadi Islam telah sekat dah. Sangka baik pada orang Islam. Sangka baik. Ejah. Lagu-lagu mana sangka baik dulu. Sangka baik dulu. Ini cara kita. Lepas tu kalau tengok dia buat silap, Nabi aja. Bila tengok orang Islam buat silap, Nabi kata apa? Pejam mata. Akhilu dawil hayat. Okey, soleh. Ni masyarakat yang molek ni. Bila tengok soleh buat silap, Nabi kata akhilu dawil hayat illa hudud. Nabi kata pejam mata. Orang soleh buat kesilapan. Melainkan sebab peringkat hudud. Sebab peringkat hudud kali. Peringkat hudud. Dosa dia buat tu peringkat hudud. Kena tegur lah. Kena royak dia. Tak boleh. Mana ni tarbiyah dia. Sebab apa? Kita ada sembahyang, kita ada majlis ilmu, kita ada solat Jumaat, kita ada sembahyang. Yang mana benda ni akan islah dia, akan baiki dia. Dia dalam proses, masing-masing orang dalam proses untuk islah, untuk jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Islah dia ada ruang begitu. Ada. Jangan kita gaduh. Ittalaqawnahu, masih lagi Allah Taala sambut. Ingatlah ketika mana kamu duduk sambut dengan lidah-lidah kamu, kecek. Tak. Wa yaquluna bi afwah, kamu kecek dengan mulut-mulut kamu, sambut dengan lidah, kecek dengan mulut. Tengok Allah Taala guna. Ma laysa lakum bi, sebenarnya kamu tak tahu hakikat sebenar pun cerita tu. Kecek lagu ni tak boleh. Tak tahu sebenar-benar. Wa tahsabunahu hayyinan, kamu sangka benda tu remeh tak ada gapo ni. Tak. Tapi wa huwa indallahi azim, di sisi Allah sangat besar. Dosa yang sangat besar. Ni bahaya. Tak. Kena bagi tahu ya, di antara satu orang yang masuk neraka ke tak? Kerana satu ucapan yang dia ucap. Tak. Pada pandangan dia tak ada gapo. Dia selalu sikit apa dia kata. Tak. Tapi di sisi Allah bermula dia ucap tu, Allah Taala tu telah tulis kemurkaan sampai hari kiamat. Ya. Jaga lidah. Tak. Kita pelupa pula. Sebab tu kena banyak istighfar, hari-hari kena ada istighfar dia. Nak perkara-perkara lagu ni, sebab tu kena hati-hati. Orang mukmin hati-hati. Orang mukmin hati-hati. Nak ni catch tulis lagi berat, tulis. Nak Allah Taala bagi tahu. Ingatlah ketika mana kamu sambut dengan lidah, kecek dengan mulut, apa yang kamu tidak tahu sebenarnya. Tahu sebenar. Dia kamu sangka benda tu ringan ya, kecil ya, tapi di sisi Allah benda tu sangat besar. Allah kata besar. Allah kata rasa besar. Bahaya. Sangat bahaya. Tengok ni ajar benda lagi ni sama-sama kita gini.
pakai syiar Nabi lagi lah. Nak ke syiar Nabi, nak ayat qala Nabi sabda gini tu. Oh, lagi besar. Kalau kita kata Nabi tak kata. Nabi kata apa? Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia telah sedia ke tempat tinggal dari neraka. Tak boleh kecek lagu tu. Tak boleh. Buat tak boleh nak ecah kan? Tengok hadis. Tak boleh. Tak. Alhamdulillah zaman kita ni alhamdulillah. Kalau tidak zaman dah 10 tahun sebelum ni kan, masjid-masjid susura ni kalender-kalender tulis hari ni 22 dak gapo dia ganjar dia malam ke 22 hari Nabi. Dak malam 22 ada, malam 23 ada. Ada pahala tu puasa tu dak boleh pahala semua para anbiya, boleh pahala semua rasul. Boleh pahala Nabi Nuh, boleh pahala. Sekali kita puasa boleh pahala Nabi Nuh 950 tahun Nabi Nuh dakwah boleh pahala. Tak kita belakang. Sedap buat pahala. Tak. Kali puasa kita puasa sekali. Nabi Nuh pagi petang siang malam gerak tak 950 tahun dakwah dia. Kita dengan puasa sehari boleh apa dia? Borong pahala dia. Tengok. Tanpa malu dak dia buat dak sandar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang juga wajib. Dia buat besar gitu dah. Siapa tak ada nilai pahala pula jadi. Orang tak ada nilai jadi. Tak murah dak nak jual. Nak bersepah gitu. Jadi tak ada nilai. Nilai amal tu jadi tak ada. Nilai. Tengok dia ajar dalam mujtama' ni. Mana sama-sama kita pun tak boleh kecek kuasa kada. Apatah lagi syakhsiah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sangka tak apa di sisi Allah. Niat molek tak boleh. Walaula in sami'tumuhu, Allah Taala sekali lagi Allah tegur. Kalulah kamu bila kamu dengar percakapan lagu tu kultum, dak kamu katakan ma yakunu lana an natakallama bihadza. Tak patut kita kecek perkara lagu ni. Tengok. Mana ajar lagu mana? Dak sama ada kita kerak lalu tak betul ni. Tak. Ataupun Allah Taala kata bila dengar yang gitu, kita tak boleh kecek benda lagu ni. Subhanaka hadza buhtan azim. Maha suci engkau ya Allah, ini berita tipu ni. Berita. Tengok. Ya'idukumullah, Allah Ta'ala nasihat pada kamu an ta'udu limislihi, supaya kamu tidak kembali buat lagu tu semula. Sampai bila-bila Allah nak bagi tahu. Ni Allah Ta'ala buat benda tu berlaku pada sahabat, dan kita kena gambar sahabat ni benda tak suka ni, benda buat atas gerai gitu ya, atas tepi jalan gitu ya, boleh tu. Ni berlaku ni. Bukan kata dia fikir ni nak ni duduk. Betul lihat munafik ada situ kan. Munafik di situ. Kita duduk Jumaat dia kan tak. Tapi muka dengar, benda tu tak pasal dengar. Dia perangai lama memang lagu tu dah. Kita ni baru jadi Islam. Tak, baru nak tarbiyah. Perangai lama ada lagi. Duduk dengan kepala munafik pula situ. Bila dengar berita gini kan tak skor kan. Kita pula pergi cekok kan ni. Benda ni berlaku kan. Sebab tu nak jaga ni kan. Payah ni. Sebab tu surah ni dibaca pada orang Islam. Ditandai benda ni jijik. Kecek orang ni. Kecek maruh orang ni. Benda yang jijik. Benda yang jijik. Benda yang jijik. Tak boleh kecek orang. Maruah orang. Melainkan kena bawa saksi. Kita ada road. Undang-undang ada dah. Undang-undang ada dah. Tak. Ya'idukumullah. Allah SWT nasihat pada supaya jangan kamu ulai lagi sampai bila-bila. In kuntum, sekiranya kamu benar-benar mukmin. Wa yubayyinullahu lakumul ayat. Allah Taala jelaskan kepada kamu ayat-ayat dia, hukum-hukum dia. Wallahu alimun hakim. Allah Maha alim. Tengok Allah Taala bagi tahu. Dia alim, dia tahu belakang. Dia hakim, maha bijaksana. Datangkan peraturan gini untuk kebaikan kita semata-mata. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishah. Sesungguhnya orang yang mana suka eceh berita-berita kecil lagu ni, berita-berita perzina orang, bahaya. Jangan kecil lagu ni. Tak. Dia tu berzina, dia ni berzina, bahaya. Tak. Jadi rosak. Nampak yang molek dia tu. Tak. Bahaya. Tak kecil lagu ni. Allah kata innal ladzina yuhibbuna an tashi'al. Orang yang mana suka tersebarnya berita-berita fahish gini di kalangan orang mukmin, walahum adzabun alim, bagi mereka ni azab yang pedih. Di dunia wal di dunia lagi Allah bagi tahu, lebih bagi di akhirat. Tapi tak ada hudud orang lagi. Orang ni sebab apa? Sebab tak nak buat kadar dia tu lagu mana. Kadar dia tak. Tapi dia ada orang jenis kecek kan, eceh lagu. Eceh. Mana dia tak sebut nama lah, tapi kecek saja. Lawan ni tak lihat. Lawan ni mau orang lawan ni berzina. Budak-budak yang ke, budak-budak Tesco ke. Dia buat gitu kan tak? Jadi kita jadi pening ke dia ni rosak kita jadi. Rosak masyarakat jadi. Tak boleh. Benda-benda lagu kita tak boleh. Eceh. Ni orang suka. Allah Taala ancam lagu mana? Orang yang mana suka eceh,
dah sebar kan, benda-benda keji lagu ni tersebar dalam masyarakat kan. Allah Taala kata apa? Lahum azabun alim fid dunya wal akhirah. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kamu tidak tahu. Nabi bina masyarakat, Nabi bina masyarakat. Sebab tu kalau sekarang kita tak boleh bina lagi lagu ni, tak boleh tegak lagi lagu ni, tak. Kembali pada dak sembahyang, zakat, dak bina masyarakat, bina individu dengan jemaah. Setakat kita boleh. Lepas tu kena ada usaha setiap kampung, setiap masjid. Kita ada kan? Kita tempat kita nak islah ke mana? Masjid, setiap masjid kita ada masjid. Di Kelantan ni kita ada 860 masjid mukim. Ni pusat center untuk islah umat. Dan di bega-bega masjid mukim ni ada 45 gapo dia? Surah pula. 45 surah. Kemudian kali kita ada Kelantan lebih dari 3060 masjid, 62 masjid surah. Masjid surah. Kita ada pusat. Ini kita gerak tak, untuk kemahkan umat ni tak, kepada sembahyang, kepada hubungan sesama kita. Kita kena buat untuk nak tamkin. Kita kena hudud-hudud Allah. Tak ada guna kecek hudud Allah. Sebab masyarakat tak sedia. Kalau hudud Allah dilaksanakan oleh masyarakat lagu ni, siapa dia nak laksana? Orang kena kemah juga kan. Ni orang tak kemah belakang. Sebab tu dia jadi rosak juga. Dia jadi, kalau ada korang dia, kena kerak tangan. Ada korang ni, kita yang tak ada hudud lah ni pun tak boleh buat dah ni. Tak, bijak dah ni. Orang senang-senang ada boleh apa, dia boleh doya agak, boleh lepas. Orang tamadah kena. Tak, jadi tak boleh. Sebab tu kena, mana kita dari sudut afrod masalah, dari sudut jemaah masalah, belum lagi dari sudut negara. Sebab tu kita kena realistik. Kita kena taklif, kita nak perjuangkan untuk tegakkan tu. Kita tengok keadaan lagu mana. Kita tengok keadaan lagu mana. Dan nak salah ke pemimpin tak ada mana. Nyadah ke orang. Lalu ni kita buat khijah lagu mana. Nak buat khijah lagu mana untuk islah ni. Untuk islah. Sekali lagi Allah Taala beritahu, walaula fadlullah alaikum, kalaulah tidak kerana kurnia Allah ni, Quran ni kepada kamu dan juga rahmat dia, nescaya kamu akan sesat. Wa anna Allaha raufur rahim. Sesungguhnya Allah SWT rauf, Maha Kasih dan Maha Pengasih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Tengok, jangan kamu ikut jelaka syaitan. Wa may yattabi' khutuwat, mana dengan tidak hukum Allah tu ikut jelaka syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, sama dia ikut jejaklah ke syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya ketahuilah, syaitan ni hanya suruh kita buat perkara fahsya' dan perkara munkar. Kalaulah tidak kerana kurnia Allah kepada kamu dan rahmat, sekali lagi ulang, Quran dan Nabi, ma zaka minkum min ahadin abada. Nasya Allah Taala tidak akan bersihkan di kalangan kamu sama-sama bila-bila. Tak, Quran mari untuk bersih kita, Nabi, sunnah Nabi untuk bersih kita. Walakin Allah, tapi Allah Taala yuzakki man yasha, untuk bersihkan siapa yang Allah Taala kehendaki. Wallahu sami'un alim. Allah Taala Maha mendengar, Maha mengetahui. Begitu juga, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbu. Ini ayat ni Allah Taala tegur kepada sebahagian orang yang mana Allah Taala bagi kurnia pada mereka, bagi kekayaan, bagi harta, supaya apa dia? Supaya bantu kaum kerabat dia, orang miskin, di kalangan muhajirin, orang zaman sahabatlah, orang yang mana berjuang di jalan Allah ni, yang telah melakukan kesilapan, yang terlibat dengan kumpulan ni. Ni Allah nak tegur pula. Tak tegur pula. Oleh kerana sebahagian orang mukmin ni terlibat dengan tuduhan zina dengan satu orang perempuan ni. Allah Taala tegur ayat seperti mana kita baca dah. Dia ada satu lagi. Orang mukmin ni tengok orang mukmin yang terlibat tu dah. Jadi nak marah. Mu terlibat juga ni, kecek lagu ni. Jadi Allah Taala gambar ke orang mukmin. Lepas ni aku tak tolong dah mu, aku duk tolong gini, duk bagi bantuan gini. Kan dia ada ke dalam masyarakat Islam? Kita gitu kan? Kita duk bagi bantuan dia, tiba-tiba dia terlibat. Dia terlibat dengan maksiat, dia terlibat gapo-gapo kan dak? Tak sekong. Berigat tak sembahyang Jumaat. Berigat tak sembahyang Jumaat. Tak sembahyang Jumaat juga. Jadi kita nak marah. Kita masyarakat molek gitulah, kalau masyarakat tak ada gapo tak sembahyang Jumaat. Lah ni tak email pun tak apa tak sembahyang Jumaat. Lah ni tak email. Tak email tak payah sembahyang Jumaat lagi. Tak betul. Boleh tak email ayat lagu tu. Tak ada rasa besar, tak ada rasa besar. Jadi ada orang mukmin lagu ni, bila dia bagi bantuan tu terlibat dengan pelanggaran perintah Allah SWT gapo-gapo, menyebabkan dia buat putusan dak. Aku tak tolong dah umpan ni. Allah Taala kata jangan. Allah SWT kata jangan. Janganlah orang yang mana yang Allah Taala bagi kurnia kepada mereka, orang bagi keluasa ayat yu'tu lil qurbah, hendaklah dia tolong kaum kerabat dia, orang miskin. Kalau kesilapan dia yang dia buat tu, wal ya'fu wal yasfahu.
Tak. Hendaklah dia maaf. Atau tak secara. Wal yasfahu ni dalam Quran ni. Wal yasfah ni tak secara. Kesilapan dia. Tak usah sebutlah. Buat tak tahu ya. Sebab apa? Ni nak islah belaka. Ni cara, ni surah Nur bagi tahu kan. Kita jangan buat agama ni macam kepala kita. Tak. Kita buat macam ni. Allah SWT didik kita. Allah tak nak islah kita, islah dia. Sebab masing-masing nak gabudah, nak jadi hamba Allah SWT belaka. Dia ada masalah dia, tak nak tahan, tak nak kawal diri dia. Jadi ni Allah SWT ajar pada kita. Seperti mana seorang sahabat ingat daripada Nabi Rasulullah si bulan tu kan. Saya tolong dia, saya bagi bantuan, tapi dia belakang kita kata macam-macam. Tak kata macam dalam hadis dalam Adab Mufrad kan. Tak Nabi katakan dah. Tengok cara Nabi. Nabi kata kalau benar seperti mana yang kamu ayat tadi tak. Allah SWT sentiasa bersama dengan kamu. Bantu Allah sentiasa bersama dengan kamu. Apa yang dia ambil tu dia ambil api neraka. Nabi kata tu. Nabi tapi Nabi suruh teruskan. Dia ada manusia nak bubuh dia lambat kan. Dia kena kita korban tu. Kita tolong lagi. Dia pas kita tolong dia kecek buat cerita. Tak, macam-macam cerita, tuduh macam-macam. Tak. Nak bolehkah dia sedar? Nak bolehkah dia ni? Tak. Dia perlukan mujahadah kita, pengorbanan kita dalam masyarakat. Jadi ni Allah SWT tarbiyah. Tak. Orang yang mana diberi kurnia dia untuk muamalat dengan orang yang telah melakukan kesilapan. Jadi Allah Taala tegur wal ya'fu wal yasfahu, maaf wa tak secara. Ala tuhibbuna an yaghfirallah? Kamu tidak mahu ke Allah Taala ampun dosa kamu? Dia Allah Taala Maha Pengampun, Maha Pengasih. Sekali lagi Allah Taala sebut walladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilah. Siapa dia tuduh orang perempuan tak yang baik, yang mukminat, tak yang tidak tahu ke satu, tiba-tiba dia dituduh tak berzina, maka Allah Taala katakan lu'inu fid dunya wal akhirah. Mereka itu dilaknat di dunia dan akhirat bagi mereka yang sangat besar. Sebab tu Nabi bagi dosa besar. Nabi masukkan dosa yang setara dengan syirik dengan Allah, setara dengan durhaka dengan ibu bapa. Dosa tuduh ni. Jadi biar yang masuk dalam pada orang Islam ni dan nak kecek tentang seorang perempuan yang sudah berkahwin ni, nak tuduh dia berzina kan, bahaya. Satu perkara yang sangat bahaya, laknat Allah SWT di dunia dan di akhirat. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, Allah bawa di akhirat. Hari yang mana azabun azim tu bila? Yauma tashhadu alaihim, hari yang mana lidah-lidah mereka, tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka tu akan jadi saksi ke atas mereka, dakwa mereka. Dia kecek lagu ni, dia buat lagu ni dak bimakan apa yang telah mereka buat masa atas dunia ni. Tak boleh nak buat atas dunia kita boleh peta, tapi akhirat dak. Maka kita akan dipanggil oleh Allah SWT, menghadap Allah SWT. Yauma idzin, pada hari tersebut, yuwaffihimullahu dinahumul haq. Allah SWT akan sempurnakan dak balasan dak dengan penuh kebenaran. Wa ya'lamun, dan barulah mereka tahu bahawa annallahu wal haq, Allah yang benar. Allah yang benar. Allah annallahu wal haqqul mubin. Allah lah yang sebenar-benar. Perintah dia dan larangan dia sahaja yang sebenar-benar, yang sangat jelas. Kemudian mari kenyataan ni, al-khabithatu lil-khabithin. Ni kesimpulan apa yang berlaku ni. Al-khabithat, Allah Taala bagi tahu al-khabithatu lil-khabithin. Ajib. Bukan terjemah seperti mana biasa. Biasa terjemah al-khabithat. Orang yang tak molek dia akan dapat perempuan-perempuan al-khabithat, tengok muannah kan. Dia terjemah perempuan-perempuan yang tidak molek, yang berzina. Dia akan berkahwin dengan lelaki-lelaki yang tak molek, lelaki yang berzina. Begitu juga lelaki-lelaki yang tak molek akan dapat perempuan yang tak molek. Begitu juga buat tayyibat, orang-orang molek-molek, perempuan molek ni akan dapat suami yang molek-molek. Suami orang lelaki yang molek-molek dia akan dapat isteri yang molek-molek. Ni tak ada, ni bukan lagu ni. Tidak ada kaitan. Dia bercanggah dengan wakil. Mana ada lagu ni? Tak boleh. Quran dia tak akan bercanggah. Rasulul Azmi pun tak boleh lagu ni. Nabi Nuh AS, Allah Taala bagi tahu apa dia? Isteri dia tu khianat kan? Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Mana? Ya, bercanggah. Mana boleh bercanggah? Kalau terjemah lagu tu bercanggah. Kalau ni kanun Allah SWT, mana perempuan tak molek akan dapat lelaki tak molek. Lelaki tak molek akan dapat perempuan tak molek. Realiti berlaku lagu mana? Dia hati. Nabi Nuh orang paling molek sekali, dapat isteri tak molek. Anak pun tak molek juga. Ini bukan isteri saja, kalau orang tak molek ni, isteri ke anak, kita tak berlaku lagu tu. Ada ayah molek, anak tak molek. Tak ada surah kafir kan tak? Budak tu kena bunuhkan Nabi Khidir kan tak? Bapa kalau Sa'id dia dahaka. Jadi dahaka. Tak ada bukan gini. Orang yang molek tak molek ni berkata pada ikhtiari hari masing-masing. Kita ada kait, ni bukan qanun tu. Ikhtiar masing-masing. Ni Allah Taala bagi ni qanun, khulasah kita baca ayat ni. Qanun apa ni? Al-khabisat sini bukan orang. Al-khabisat ni sifat.
Tak benda-benda khabisat ni. Tak fikrah ke, pemikiran ke, syirik, daripada syirik, bid'ah, tak benda-benda tak molek, perkara keji, tak mengupak, tuduh orang, berzin, semua benda-benda amalan-amalan tak molek, sama ada afkar ataupun af'al, tak perkara-perkara tak molek. Dari sudut afkar, dari sudut pemikiran ke, semua jenis zulumat. Hak tak molek belaka, sama ada kefahaman ke ataupun perbuatan hak tak molek belaka tu lil khabithin. Tak akan disukai oleh orang tak molek. Orang tak molek. Wal khabisun, orang tak molek. Ni bawa orang wal khabisun, orang tak molek ni dia suka benda tak molek. Allah nak bagi kita benda-benda yang tidak molek. Tak kira gapo dia. Akan disukai oleh al khabisin, orang tak molek. Dia orang tak molek dia suka benda tak molek-molek. Benda tak molek. Wat tayyiba, benda-benda yang molek akan disukai oleh orang molek. Dia orang yang molek ni, orang baik-baik ni akan suka benda yang baik-baik, benda molek-molek. Ni qanun Allah nak bagi tahu. Sebagai kesimpulan apa yang berlaku tu. Jadi turun ayat ni scan, setiap orang boleh scan. Dia suka dengan ngopak. Dia tak molek. Sebab benda ngopak ni, benda fitnah ni, cerita-cerita orang ni, benda-benda lagu ni hanya disukai ni oleh ahli dia, oleh orang tak molek. Ni baru kemah ni. Baru kemah. Tak. Jadi benda-benda tak molek lah ni, nak tengok, nak tahu kita ni molek tak molek. Tengok kita suka apa dia? Kita suka dengan ngopak, kita tak molek. Kita suka dengan fitnah. Dengan fitnah segar. Tak. Kasyik orang, berkena fitnah orang tak. Kita jadi segar kita gini. Ni kita ni orang lagu ni, orang tak molek. Orang tak molek. Tapi kalau kita suka dengan benda-benda, benda molek, benda yang mana menyebabkan kita ni islah, kebaikan untuk orang, maka ni orang molek. Dia Allah nak bagi orang molek suka benda-benda lagu ni. Orang tak molek suka benda-benda lagu ni. Ini Allah nak bagi tahu. Adapun ulaika tu kembali semula. Ulaika mubarrauna mimma yaqulu. Itu yang kamu tuduh tu semua tu tak terlibat belaka tu. Tak terlibat belaka. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka keampunan dan wa rizqun karim, kemuliaan, rezeki yang mulia. Ya ayyuhallazina amanu. Mula Allah Taala tarbiyah kita dalam surah ni dah. Wahai beriman, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. Wahai beriman, jangan kamu masuk mana-mana rumah yang bukan rumah kamu sehingga kamu minta izin. Wa tusallimu ala, kemudian bagi salam pada ahli dia. Itu lebih baik untuk kamu, mudah-mudahan kamu dapat pengajaran. Ni nak bina masyarakat ni. Daripada jahiliah ni, sebab kita zaman jahiliah kan. Oh kita kan, assalamualaikum tu pada apa dah. Kapur kan. Muka kapur, muka sepupu gitu ya. Tu jadi lagu tu. Tapi tak boleh. Sahabat gitu juga dulu. Tak. Assalamualaikum tu kat pada apa masuk. Tak kira tengok orang lagu mana. Tak boleh. Nak didik, tak nak didik. Assalamualaikum takut nela. Assalamualaikum takut nela. Tak boleh. Tak boleh. Adab Allah SWT ajar. Ni betul para sahabat. Ni umat yang mana ada tamadun. Orang beriman Allah bagi tahu yang kamu masuk rumah yang bukan rumah kamu. Tak, sehingga kamu bagi salam, minta izin dan bagi salam, Itu lebih baik. Fa illam tajidu fiha ahadan, kalau tak ada orang jawab salam, fala tadkhuluha. Jangan kamu masuk sehingga diberi izin. Kalau tak ada orang bagi izin tak apa, telefon masuk tak apa. Tak. Asal pentingnya bagi izin. Wa in kana lakum rujun, bila dikatakan balik maka balik. Tak, dalam hadis nak bagi tahu bila bagi salam 3 kali tu pahal lah suruh balik dah tu. Duk bagi salam lagi keluar juga. Kat 3 kali adab dia kan. Adab dia. Bagi kali pertama tunggu, kali kedua tunggu, kali ketiga tak bagi salam balik. Tak, nak bagi tahu. Wa azka, itu lebih baik untuk kamu. Wallahu bima ta'maluna. Allah tak nak apa yang kamu buat tahu belakang. Tapi laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunah. Tapi tidak menjadi kesalahan untuk kamu untuk masuk rumah yang mana yang tidak didiami oleh siapa-siapa. Tidak didiami oleh siapa-siapa. Tak homestay, tak kita boleh masuk dah kalau kita bayar sewa tu. Nak bayar. Dia bukan rumah orang yang mana ada orang kita tahu. Urus tempat kita lah, Ni ketika mana ayat ni turun, dia ada rumah tetamu. Tak rumah tetamu dia. Rumah untuk musafir. Jadi itu rumah bukan rumah orang, rumah untuk musafir. Tak apalah. Siapa dia masuk. Mata'an lakum. Sebagai nikmat untuk kamu. Wallahu ya'lam ma tubduna ma. Allah Taala tahu apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Ayat sudah kita sambung. Dekat dengan bahasa kan. Bahasa berapa kan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fikna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratana radina bil arba bil islam bi Muhammadin nabiyyi wa rasulih walhamdulillah.